A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul. Maksud dia atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Atiullah wa atiur rasul, dia ada ayat yang sama kuat. Atiullah, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Rasul. Wa uli amri minkum, baik uli amri minkum dia tak ada ati'u. Nah, dia tak ada ati'u, jadi ketaatan dia itu bergantung kepada siapa uli amri ini. Dan ayat itu dihuraikan oleh hadis la ta'atan lil makhluqin ala maksiati khaliq. Jadi tak ada ketaatan kepada pemimpin yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa. Kalau dia ada dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, gugur ketaatan. Ada gitu. Jadi itu ayat Quran yang ditafsirkan oleh al-hadis. Jadi baru lepas pilihan raya jadi yang mana kita memilih pemimpin ikut cita rasa kita, kena taat kita yang pilih jadi cuma ketaatan itu terbatas sekiranya yang dipilih itu selalu melakukan kezaliman, melakukan maksiat, maka tak boleh taat lagi dia gitu. Jadi kita sambung kepada sikit lagi tentang malaikat, tentang Nabi Adam, tentang iblis, setan, hantu jadi macam-macam diistilahkan. Rupa-rupanya hantu setan ni dia dalam bab iblis jin, dia duduk situ. Dan dia orang ni jadi ditakuti dalam istilah ketakutan. Apa itu ketakutan? Ketakutan itu kalau perkara malam, contoh malam malam ni jadi takut. Ahli falsafah cakap malam apabila gelap, jadi takutlah. Ketakutan ke situ. Okey, jadi ada hubung kait sikit dengan cerita Nabi Adam alaihissalam pada kali ini. Cuma saya ingin huraikan sedikit konsep turunnya Nabi Adam ke dunia ini menurut orang Yahudi, menurut orang Nasrani, menurut etis, dan menurut pandangan ulama Islam sendiri. Jadi orang Yahudi ni dia cakap turunnya Nabi Adam ini disebabkan kesalahan diri dia. Kesalahan diri dia yang melakukan kesilapan. Kalau tak, kita sudah berada di syurga. Manusia membiak di syurga, makhluk-makhluk lain duduk di dunia dan akhir sekali kekal gitulah. Kekal gitu. Itu mengikut pandangan orang Yahudi ataupun Bani Israel. Israel ini baik. Yang tak baik adalah Bani Israel. Israel ni kalau mengikut Yahudi, il ni
Allah Subhanahu Wa Taala. Isra ni hamba dia. Hamba merujuk kepada Israel pada masa itu adalah Nabi Yaqub. Jadi kalau kita cuma salah, sebenarnya kita cakap Israel itu jahat. Israel baik. Yang jahat Bani Israel, anak-anak dia yang 12 orang. Situ. Itu. Kecuali anak-anak daripada 12 itu Bunyamin dengan Yusuf. Bunyamin dengan Yusuf itu Bunyamin adik-beradik Nabi Yusuf. Mak sama. Dia mak sama. Yang 10 orang lain tu ibu lain-lain. Ibu lain-lain. Sebab tu Nabi Yaqub ini kasihkan Nabi Yaqub dengan Bunyamin ni lebih. Disebabkan mak dia mati awal. Mak Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni mati awal. Adik-beradik yang 10 yang humbang dia dalam telaga tu, itu masih ada ibu. Sebab itulah kasih sayang Yaqub kepada Yusuf tu lebih. Dan Bunyamin pada masa itu masih kecil. Jadi menyebabkan adik-beradik yang ibu satu lagi tu jadi hasad dengki pada Nabi Yaqub. Nanti kita ceritalah kalau ada masa ni Nabi Yaqub Tapi cerita dia ni inilah Yahudi. Bermulanya Yahudi Nabi Yaqub alaihissalam, Israel. Dan orang-orang barat buat filem. Dia ambil Kail ni siapa Kail? Kail ni bapak Superman. Dia gitu pula. Dia jadi bapak Superman pula. Jadi Superman tu anak Tuhan. Anak Tuhan rupanya. Tanpa kita sedari episod-episod dia macam tu. Sebab dia datang daripada angkasa raya. Jadi dia cipta watak. Watak-watak hero itu dan disandar kepada Tuhan anak dia. Anak Tuhan. Okey. Dan Yahudi ni terkenal dengan penyelewengan. Dia orang beriman. Antara orang beriman yang kafir adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Orang beriman tapi masuk neraka, orang Yahudi Nasrani. Orang beriman tapi masuk syurga, itu orang Islam. Sama-sama beriman. Apatah lagi kalau dia kafir. Kafir tentu masuk neraka. Ni beriman. Dia percaya kepada kerasulan. Dia percaya kepada Allah. Dia percaya. Sebab tu kita boleh makan makanan Yahudi ni disebabkan mereka sembelih guna nama Allah. Dia bismillah juga. Sembelihan mereka, sembelihan ahli kitab ni boleh dimakan sebab dia pun menyebut nama Allah. Dan dia pun ikut syariat Nabi Ibrahim. Bahkan pernah satu ketika golongan Yahudi ni tak ramai di Madinah yang masuk Islam. 2-3 kerat je. Wahab Munabih, Abdullah bin Salam dan yang lain. Dia jadi golongan munafikin. Masuk Islam tapi sebab faktor nak menyelamatkan diri. Masuk parti tu nak suruh relevan dalam politik. Gitu. Dalam politik lah. Jadi gitu. Jadi gitulah keadaan. Jadi apabila mereka panggil Rasulullah, "Hei Muhammad, kau ni ikut siapa sebenarnya? Kau ngajar ni ikut siapa sebenarnya?" Jadi Rasulullah cakap, "Aku ikut bapa aku Ibrahim." Ajaran dia Hanif pula. Ajaran daripada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku percaya kau pun faham.
Tak. Jadi apa balas orang Yahudi pada waktu itu? Dia cakap, Muhammad, kau tahu tak, Ibrahim tu Yahudi. Gitu pula. Gitu pula dia cakap. Yang kau ikut Ibrahim tu, Ibrahim ni Yahudi. Tak. Padahal dari segi kalau kita belajar salah silah, tak, Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ishak. Lepas anak Ishak itu Yakub, baru bermula Yahudi. Yakub bermula Yahudi lah. Tapi dia cakap Ibrahim dah Yahudi lah. Jadi kau yang sesat sebenarnya lah. Kita orang dalam keadaan benar gitu. Dan mereka macam tu. Di Madinah keadaan dia macam tu. Selalu memperolok-olokkan Nabi. Selalu mengeluarkan cerita-cerita Israiliyat mereka. Cuma beberapa sumber daripada ulama-ulama dulunya, ulama Yahudi, lepas tu memeluk Islam, itu boleh diterima pakai. Itu dia. Yang lain semua Israiliyat. Jadi dalam agama Nasrani pula, dalam agama Nasrani pula, penciptaan dunia ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka cakap ada satu power, ada satu kuasa. Kuasa ini terpecah kepada 5 perkara. Cahaya, api, air, tanah dan angin. Di mana mereka ni Israiliyat ni, sumber-sumber ahli kitab dia cakap power itulah yang membina semua makhluk-makhluk. Dialah yang mencetak, membuat dengan izin daripada Tuhan. Jadi dia buat semua benda yang ada di dunia. Penciptaan semua ni berlangsung dalam tangan lima perkara ni, iaitu cahaya, api, air, tanah dan angin. Di mana cahaya itu dipanggil Jibril lah, dipanggil Jibril. Orang Kristian panggil Jibril. Api Azazi, masih nama Azazi. Air diletak pada Nabi Khadir. Air diletak pada anak Khadir. Tanah pada Adam, Nabi Adam lah. Angin itu Ewa. Ewa ni Hawa lah. Tapi dipanggil Ewa. Kalau dia orang cakap Ewa, maksudnya kita tahulah ini cerita orang-orang Kristian. Sampai satu masa Adam dan Ewa ini ditakdirkan kena berada di dunia. Konsep pemikiran mereka kena berada di dunia. Yang lain berada di alam malaikat. Yang selain daripada yang berada di dunia dengan di alam malaikat itu, bainahuma ni di antara dua. Di antara dua itu tinggallah Azazil. Dan Khadir pun kena turun ke dunia. Jadi konsep pemikiran. Dan akhir sekali apabila masuk bab Isa alaihissalam, masuk bab Isa alaihissalam ini, mereka menjelaskan konsep Isa ini untuk menebus dosa-dosa Adam. Isa diturunkan untuk menebus dosa-dosa Adam, dan kita kena salib Adam ni. Isa ni kena salib untuk menebus dosa. Jadi perkara ini dia buat satu evolusi. Dia buat, pernah dengar Return to Eden? Konsep Return to Eden. Malah dulu difilmkan, ada drama, ada cerita Return to Eden. Maksudnya mereka nak kembali semula ke syurga.
berlaku turunnya Nabi Adam itu berlaku di syurga Eden lah bagi orang Kristian. Eden. Lepas tu mereka masukkan slogan ini dalam lagu. Selain berfilm, dalam lagu dia buat kumpulan Son of Adam. Jadi lirik-lirik ketuhanan mereka itu untuk kembali ke syurga, dan mereka menyalahkan Adam. Sebab Adam turunnya manusia ke dunia. Tetapi mesti Isa alaihissalam yang kena disalib untuk menebus dosa. Kalau dekat di Baitul Maqdis, Baitul Maqdis dibina oleh Nabi Daud. Dibina oleh Nabi Daud. Cuma pensyariatan untuk jadi tempat ibadat anak dia lah, Nabi Sulaiman. Jadi kalau di Baitul Maqdis tu untuk sampai di Baitul Maqdis dia ada bukit. Di situ tersimpan 3 perkuburan agama yang terbesar. Jadi kubur yang pertama itu kubur orang Yahudi. Di dataran yang rata sikit tu, itu perkuburan orang Kristian. Di situ kayu-kayu salib yang rata-rata tahun masih ada sampai sekarang. Kalau pergi lawatan ada sampai sekarang, kayu-kayu besar yang disalib tu bukan Nabi Isa sebenarnya. Orang yang mengejar Nabi Isa diserupakan. Kayu tu masih wujud di Baitul Maqdis. Lepas tu naik bukit sikit, itu perkuburan orang Islam. Mengapa Yahudi ni dia duduk atas bukit sana? Dia tak nak duduk di tanah rata ni ataupun bahagian sekitar yang sebelah kiri sebelum sampai Baitul Maqdis. Dia percaya Imam Mahdi akan muncul daripada atas bukit sana. Bila Imam Mahdi muncul, dia akan masuk untuk ke Baitul Maqdis nanti. Dia akan masuk ke perkuburan orang Yahudi, maka orang Yahudi akan Islam dulu. Gitu. Islam dulu lah. Lepas tu diislamkan pula golongan Kristian. Lepas tu barulah orang Islam. Jadi orang Islam last. Dia cakap orang Islam. Sebab tu perkuburan dia tu duduk sebelah-sebelah sana. Dia terima dulu syafaat daripada Imam Mahdi. Percaya begitu. Gitu. Cuma mereka beriman, tapi mereka engkar. Itu cerita dia. Golongan ahli kitab ni. Jadi kalau menurut etis, Adam ke apa ke berasal daripada seekor monyet. Ni lebih teruk lah. Dan ini aliran ini dicipta oleh orang Yahudi juga. Untuk mengesahkan agama Yahudi ini lebih baik daripada benda-benda lain. Jadi dia yang cipta sendiri. Orang Yahudi ni, satu perkara, dia buat ramalan. Contoh ramalan 2020 ada penyakit. Dia buat ramalan. Jadi dia bukan sekadar ramal. Dia berusaha biar ramalan itu jadi. Dia buat. Dia ramal, dia buat. Kita ni ramal tapi tunggu. Last kali tak jadi . Tak betul. Untuk menunjukkan mereka ni betul, dia ramal dan dia buat. Setengah-setengah pendapat dia cakap dia dah lama meramal Twin Towers tu roboh. Roboh. Jadi benda ni sebelum Twin Towers lagi dah wujud. Ramalan-ramalan ini muncul 2 bangunan bertanduk
dan akan roboh dan menghancurkan manusia. Tak? Jadi dia bina Twin Towers. Tak? Dia bina. Lepas tu dia runtuhkan. Betul jadi. Jadi dia punya ramalan jadi betul. Sebab tu orang Yahudi ni dia ramal, dia berusaha membenarkan ramalan dia. Dia gitu. Tapi cerita-cerita daripada ulama-ulama Islam ni agak lain sikit lah. Tapi ada juga sedikit persamaan. Ada. Tak nafi wujud persamaan. Jadi apabila menurut setengah ulama dia cakap memang benar, berlakunya Nabi Adam engkar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, la taqraba hadhihi sajarah. Tapi saya tak nak ulas sini tentang taqraba, sepatutnya taqrabu. Kenapa Allah jadikan taqraba bagi atas? Di situ ada pembahasan panjang lah. Jadi bila Adam alaihissalam makan buah kuldi itu dalam keadaan takut, bimbang lah. Cuma disebabkan Siti Hawa itu telah meyakinkan dia. Yang meyakinkan Siti Hawa pula adalah iblis. Iblis. Andai kata kamu mahu kekal hidup sebegini di syurga, maka makanlah. Jadi berlaku larangan, maka marahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah pendapat cakap, kesalahan ini adalah kesalahan yang ketiga Nabi Adam. Maksudnya dia sudah melakukan dua kesalahan sebelum dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berlaku pelanggaran ini dirasa diampun. Gitulah, diampun. Rupa-rupanya kali yang ketiga ini tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala marah pula. Marah semarah-marahnya. Jadi dihukum Adam dan Hawa itu jatuh ke dunia. Jadi mereka jatuh dalam Al-Quran cakap dalam keadaan tak ada pakaian. Maksudnya bogel lah. Jatuh dalam keadaan bogel. Lepas tu jatuh di waktu malam. Udahlah bogel, tak ada pakaian, tak ada penempatan, jatuh di waktu malam. Jadi Nabi Adam ni jatuhnya berasingan pula. Setengah pendapat cakap hampir 40 tahun baru jumpa. Setengah pendapat lah. Ada setengah pendapat cakap 10 tahun. Dan setengah pendapat cakap Nabi Adam tu jatuh di bahagian India. Jatuhnya. Siti Hawa jatuh di bahagian Arab lah. Pada Arafah. Sekitar pada Arafah. Jatuh di situ lah. Jadi apabila jatuh dalam keadaan gelap, sejuk pula bogel, Nabi Adam rasa ketakutan. Dia rasa takut lah. Jadi apabila rasa takut ini, Nabi Adam memohon betul-betul keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Adam sujud je kerja dia. Sujud je. Nak buat apa lagi dah? Pada waktu itu iblis buat suara-suara pula. Main suara-suara pula. Dalam keadaan gelap, takut, ada suara-suara pula. Itulah gangguan yang diterima oleh Adam alaihissalam. Begitu juga dengan Siti Hawa. Bayangkan kalau kita pun jatuh satu tempat yang kita tak tahu dah. Ada suara-suara pula. Jadi Nabi Adam sujud je. Sujud je. Jadi sujud memohon keampunan
tiba-tiba muncul Fajar Siti. Ada cahaya punya lah. Ingatkan duduk dalam gelap terus lah. Bayangkan kita ni kalau black out rasa sekejap je black out lah. Mungkin 20 minit TMB potong line ke apa dah. Buat betulkan wire-wire ke apa. Potong pula waktu malam dah. Rasa macam nak mati. Kita pun rasa macam nak mati dah waktu tu dah. Apatah lagi Nabi Adam AS pertama di dunia di tempat yang asing bagi dia dah. Apabila muncul Fajar Siddiq itu, maka Nabi Adam solat 2 rakaat. Ini cerita setengah ulama cakap permulanya solat subuh tu dari Nabi Adam. Rasa syukur dia adanya cahaya, dia solat 2 rakaat. Ini setengah ulama cakap begitu. Jadi turunlah, terimalah cahaya, legalah sekejap, baru mula pencarian mana Siti Hawa. Di mana Siti Hawa dikatakan 40 tahun baru jumpa. Lama. Itu setengah pendapat. Ada setengah pendapat cakap 10 tahun. Ada setengah pendapat cakap setahun. Kita pun wallahu a'lam. Jadi nak cakap nak jumpa pun satu cerita. Satu cerita. Panjang cerita dia nak jumpa, proses nak jumpa. Jadi apabila Nabi Adam tinggal di dunia, berlaku masalah-masalah. Agak-agak masalah apa yang akan muncul? Banyak masalah. Masalah penempatan. Sebelum ni berada di tempat yang penuh teknologi. Syurga ni tempat yang penuh teknologi. Nak rumah macam mana, nak bangunan macam mana, ada di situ. Tapi bila turun ke dunia, tanahnya gersang. Jadi Nabi Adam mula rasa lapar. Tak pernah ni duduk di surga, tak pernah lapar. Sifat surga ni tak pernah lapar, tidak mengantuk. Cerita mengantuk ni satu cerita. Setengah ulama cakap Nabi Adam kalau dia duduk berlaku peristiwa dia makan buah khuldi itu di syurga, dia tak akan mengantuk. Kalau dia mengantuk, dia mesti berada di pinggir syurga. Kalau duduk di syurga tak akan mengantuk. Itu cerita dia. Dia pernah mengantuk sehingga dimunculkan Siti Hawa. Ada satu cerita. Dimunculkan Siti Hawa. Ini Allah menguji ilmu Nabi Adam. Sebabnya dikritik oleh malaikat. Buat apa Nabi Adam? Orang yang tak tahu apa benda. Makhluk yang jenis bodoh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cipta, cakap dengan malaikat, cipta nak Hawa. Bila dicipta Hawa, maka mereka tanya, siapa ni? Nabi Adam waktu tu celik mata, nak uji siapa yang dicipta ni. Jadi Nabi Adam cakap wanita. Dia boleh sebut wanita. Terkejut malaikat betul tahu. Malaikat kena tanya Allah Subhanahu Wa Taala apa benda yang nak dicipta. Allah Subhanahu Wa Taala cakap wanita. Kau cipta wanita. Dan wanita ini sifat dia keras sikit. Keras sikit. Jadi dicipta wanita itu ditanya Nabi Adam, Nabi Adam boleh jawab. Allah Subhanahu Wa Taala cakap, itulah kamu tak tahu apa yang aku tahu. Kamu tak tahu apa yang aku tahu. Jadi dicipta, maka mulalah malaikat rasa hormat kepada Nabi Adam. Tapi grup jin Azazil ni masih tidak hormat. Masih mengejek penciptaan tersebut. Dan menjadi tajuk malaikat pada penciptaan manusia ni satu perkara. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia, istimewanya dia cipta dengan tangan dia sendiri. Maksudnya
proses yang berlaku tu Allah Subhanahu Wa Taala yang buat. Penciptaan jin, malaikat, alam ke apa, Allah Subhanahu Wa Taala guna kun fayakun. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Automatik jadilah. Tapi manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala cipta secara manual. Secara manual. Kalau kita ni bukan yang di kereta kereta bukan daripada kilang. Dibuat dengan tangan. Maksudnya gitu. Sebenarnya kalau necktie pun dibuat dengan tangan, itu mahal sebenarnya harga dia. Berbanding dengan dicetak dari kilang. Itu beza. Beza istimewa manusia ni menyebabkan malaikat takjub kepada manusia situ duduk. Dicipta secara manual oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain dicipta secara automatik, termasuk malaikat. Malaikat dicipta kun fayakun jadi. Ada satu malaikat ni dicipta, dia pun tengok dekat cermin. Cantiknya dia dah. Cantiknya dia dah. Dia solat 2000 rakaat. 2000 tahun. Solat 2 rakaat 2000 tahun. Jadi habis solat 2000 tahun tu, Allah Subhanahu Wa Taala cakap, "Kenapa kamu solat?" Aku solat sebab aku bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala cakap, "Kau solat tu, aku tak suruh." Aku tak suruh. Sebab tu solat manusia ni hebat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab aku yang suruh. Aku yang suruh. Dia orang disebabkan tak suruh. Dalam sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengampunkan dosa-dosa manusia ni. Sebab solat tu Allah Subhanahu Wa Taala paksa. Dan dia pun buat walaupun malas, dia terpaksa. Dia gitu. Yang ni 2000 tahun Allah Subhanahu Wa Taala tetap bagi aku tidak berkualiti berbanding dengan solat malas manusia. Di situ. Kita malaikat solat 2000 tahun 2 rakaat. Okey. Dan ada satu malaikat ni apabila dicipta, diberi sayap. Sayap yang hebat. Kalau dalam tentera udara ni, ada setengah-setengah tentera ni, berapa sayap dia? 100 sayap. Kalau dia memiliki 100 sayap, maksud dia sudah melakukan 100 penerjunan. Dia akan dapat 1 penerjunan, 1 sayap. Dan begitulah malaikat-malaikat yang lain diberi tambah sayap. Dan sayap yang diberi itu memberi kekuatan kepada dia. Jadi dicipta ni malaikat dengan sayap yang hebat. Sayap 1000 tahun. 1000 kapasiti. Jadi dia cakap, "Ya Allah, benar, minta izin aku nak terbang. Aku nak terbang naik ke langit. Naik ke atas." Dia terbang kapasiti 1000. Dia naik dalam keadaan alam ini biasa. Muncul gelap. Apabila muncul gelap 1000 tahun lah penerbangan dia sayap dia terbakar. Bila terbakar jatuh ke Baitul Izzah. Tersangkut dekat langit Baitul Izzah. Jadi dia mohon lagi. Dia tak puas hati nak tengok apa benda yang duduk sebelah atas ni. Dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kapasiti 1000 tahun. Jadi dia terbang balik. Masuk ke 1000, masuk 2000, dia jumpa kegelapan. Gelap pekat. Dia tak boleh nak pergi. Jadi sayap dia sampai tahap maksimum terbakar.
Manusia pun sama, ada tahap maksimum. Tak. 330 kadar nadi dalam seminit boleh mati kita. Tak. Sebab tu kalau kita bekerja ataupun atlet, dia sampai nadi dia tu 200 lebih, kita biar dia keluar daripada badan, dia boleh mati. Tak. Dia ada kapasiti dia tak. Jadi kapasiti 2000 terbakar, jatuh lagi macam anak ayah terbakar. Dia minta yang 3000. Bila diminta 3000, dia dapati tahap 3000 itu daripada gelap muncul cahaya. Dan cahaya itu makin kuat, makin dia pergi makin kuat, dan masuk ke dalam mata dia. Masuk ke dalam mata dia, dia tak boleh tahan. Dia boleh hancur. Jadi dia patah balik dalam keadaan sayapnya terbakar, jatuh balik ke Baitul Izzah, dan dia sujud. Dia sujud. Dia rasa hampir hancur diri dia. Cahaya dah masuk dalam mata, dalam diri, hancur. Sebab tu dia sujud, dia baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Itu ucapan zikir yang kita baca dalam solat. Ada zikir daripada Nabi Adam, ada zikir daripada para malaikat. Sebenarnya hebat solat ni. Okey. Jadi Adam di kedudukan dunia ni, bila dia masuk ke dunia, dia mula lapar. Penyakit apa ni? Lapar ni. Tenaga pun makin kurang. Dah lapar, tak ada makanan. Tenaga menjejaskan pemakanan. Kalau dalam sukan, pemakanan, kalau kita ambil telur, terus main badminton, boleh. Kalau kita ambil daging, terus main badminton, tak jadi. Itu untuk 5 jam ke atas. Sebab tu dia ada pemakanan yang pun memainkan peranan, dia menghasilkan tenaga. Jadi kalau kita menguruskan atlet ni, jadi menu ayam, menu ikan, kena selaras dengan jadual pertandingan. Kalau tak, tenaga ni tak muncul, tak membantu. Tak boleh makan sembarangan. Itu dalam sukan. Jadi Nabi Adam ni mula lapar. Bila lapar tak ada tenaga. Jadi dalam dalam sains ini juga, apabila warning lapar, maksudnya kita kekurangan makanan. Di warning lapar ni, dia akan jadi kekurangan makanan, nutrien, tak ada nutrien. Kalau dahaga, itu warning bagi kekurangan air. Apabila kita, contohlah kita ada anak cucu nak main cakap kat dia, jangan sampai dahaga baru kamu minum. Kamu minum sebelum dahaga. Kalau dia minum selepas dahaga, warning dah keluar, dia tak memberi efek, tak membantu. Jadi kita akan letih sekejap. Letih sekejap itu orang dah menang dengan kita. Jadi kita kontrol sebelum kita sampai warning lapar ataupun warning dahaga. Dia gitu. Baru boleh kita menang. Itu ya. Sains sukan dah. Okey. Jadi apabila Nabi Adam lapar dan dahaga, tahap warning dah keluar. Tak boleh tahan lah. Tahap warning dah keluar. Jadi dia pun, yang malaikat macam mana ni? Macam mana aku nak hidup ni? Lepas tu penyakit apa ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala panggil malaikat bagi biji gandum. Bagi biji gandum. Ini makanan kamu di dunia. Bawa pergi biji gandum. Jadi Nabi Adam cakap, nak bawa macam mana ni? Makan lah. Dia nak makan. Malaikat cakap, tak boleh makan lagi. Kenapa? Sebab ini baru benih.
Kena tanam dulu. Oh, kena tanam. Jadi disebabkan Nabi Adam ini Allah Subhanahu Wa Taala uji, dah. Maka ditabur benih terus keluar buah. Dah, terus keluar pokok-pokok gandum. Dah. Lepas tu berbuah. Dah. Boleh makan dah. Tak boleh lagi. Malaikat cakap, tak boleh lagi. Kita kena ketam dulu. Oh, ketam dulu lah. Dah. Berlakulah proses ketam. Dah ketam, boleh makan dah. Belum lagi, kena buang kulit dia ni. Kena buang. Oh, Nabi Adam keluar. Nabi Adam belajarlah macam mana bertani. Sebelum ni dia tak belajar bertani. Maksudnya ilmu bertani dia kena turun ke dunia baru ada benda ni. Kalau tak duduk kat syurga tu, dia relax. Jadi apabila dah dibuang dia punya sampah-sampah apa, dah boleh makan. Belum lagi, kena giling dulu. Oh, kena giling dulu. Jadi tepung. Dah boleh makan tepung. Tak boleh, kena bancuh dengan air. Bancuh dengan air. Dah siap doh. Dah siap doh, boleh makan. Belum lagi, kena bakar. Nak bakar, itu cerita malaikat ambil api di neraka. Nak bagi pada Adam. Jadi ditapis-tapis 7 kali tapis dengan air di syurga, baru nyalaan dia tu sesuai untuk dunia. Jadi nyalaan api di neraka ni yang diambil oleh malaikat ni, nyalaan dia nyalaan hitam. Apabila ditapis-tapis jadi biru, jadi purple, jadi biru, baru jadi kuning, baru sesuai untuk dunia. Rasulullah cakap kalau lubang jarum tu, lubang jarum terbuka pintu neraka sebesar lubang jarum, dunia ni boleh kontang. Sebab tu kekuatan api neraka tu gitu. Tapi kita belajar, sebelum ni kita belajar, api neraka ni panas lah. Panas lah, api panas lah. Dan di neraka ini rupanya ada satu tempat yang paling seksa daripada api. Kawasan di neraka itu yang paling ekstrim, kawasan dia adalah tempat yang bersalji. Rupanya kesejukan. Di neraka ada tempat sejuk. Dan tempat itulah yang paling seksa bagi manusia. Rupanya bukan panas yang paling seksa di neraka, tempat yang sejuk. Negatif. Negatif 1000, negatif 2000. Itu tempat keseksaan yang paling teruk di dalam neraka. Rupanya di neraka yang sejuk. Ada neraka sejuk. Dalam banyak-banyak neraka, semua yang panas, ada satu yang tempat sejuk. Yang tempat sejuk tu orang tak boleh tahan. Dia rela duduk di neraka yang panas berbanding dengan neraka sejuk. Situ punya kita ni, kita nak sejuk lah. Tapi sejuk tak seberapa, okey lah. Kalau sejuknya lebih teruk. Jadi bermulalah kehidupan Adam itu di dunia dengan norma-norma manusia. Norma-norma manusia. Jadi pernah satu ketika ni last. Pernah satu ketika dah jumpalah Nabi Adam dengan Siti Hawa dah berpiak-piak lah. Ada suku-suku masing-masing lah. Habil, Qabil lah. Qabil pun ada kaum masing-masing lah. Tapi dia orang golongan ingkar. Nabi Adam, Siti Hawa menyaksikan sendiri anak cucu dia yang jenis ingkar, yang jenis soleh, menyaksikan sendiri. Dan di pada mahsyar besok Nabi Adam dia duduk di bawah musaffah.
Musaffah ni tempat Rasulullah duduk atas menara. Jadi dia duduk di bawah Musaffah. Dia dengan Nabi Adam. Pada waktu itu Nabi Adam, Siti Hawa tanya, mana anak-anak cucu kita ni? Mana anak-anak cucu kita? Dah datang lah. Semua berbonda-bonda datang. Ada satu kisah, kepala dia nabi-nabi masing-masing, nabi masing-masing, umat dia duduk belakang umat. Jadi Siti Hawa tanya, mana umat Muhammad? Jadi Nabi Adam tengok, jauh, duduk jauh lagi, duduk jauh lagi. Umat yang lain sudah berada di tempat depan Musaffah, jauh lagi lah. Dan mereka tengah datang. Jadi apabila mereka datang, Nabi Adam cakap, kau tengok beza tak umat Muhammad dengan umat-umat yang lain? Beza dia kau. Mereka datang dengan cemerlang. Yang gitulah. Datang dengan cemerlang dalam jumlah yang banyak. Sampai Nabi Nabi ni tak ada seorang pun dia punya pengikut. Kalau Nabi Nuh tu ada 10 orang. Nabi Nabi yang dia dalam cerita dia ada dalam surah Yasin. Nanti saya refer balik. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun umat dia. Sedangkan umur dia kata tahun. Tapi Rasulullah, umat dia datang dalam keadaan yang cemerlang, jumlah yang banyak. Ini menimbulkan proud Rasulullah, umat dia ramai. Jadi gitulah. Kita berhenti dulu lah fiqh sirah kita pada kali ini. Cuma ada beberapa perkara dalam fiqh sirah ni, saya selalu jelas dia ada bercampur sedikit dengan Israiliyat. Dia akan bercampur. Ini perkara yang tidak boleh nak elak. Kalau tak, sumber tak banyak. Jadi kalau ada sumber Israiliyat, kita akan cakap ini sumber Israiliyat. Sumber orang Yahudi. Sebab orang Yahudi memang memegang tampuk sejarah ni. Dari segi dia cerita dia lebih banyak lah. Orang-orang Arab dia boleh sampai Nabi Ibrahim itu dia boleh sampai lah cerita-ceritanya. Dia bermula dengan Nabi Ibrahim. Rupanya orang Melayu pun bermula dengan Nabi Ibrahim juga. Orang Melayu ni lah. Siti Sarah dia membentuk bangsa Yahudi, bangsa Eropah, raja-raja Eropah. Ni daripada Siti Sarah. Siti Hawa daripada Ismail tu dia berkahwin dengan orang Jurhum, membentuk bangsa Arab. Nanti kita ulas bangsa-bangsa ni lah. Rupanya bangsa Melayu ini datang daripada Nabi Ibrahim, kahwin dengan Siti Kontoro, membentuk bangsa Melayu. Sebenarnya bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Eropah sama taraf, adik-beradik. Sebenarnya kita ni hebat. Itu saja dulu pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.